Temu kembali dalam buletin awal ini. Seorang lelaki maut penularan COVID-19 memiliki dampak kepada kesihatan mental. Terasing ketiga pelindung dalam gerakan menyumbang kepada kanan dan kemuliaan Wartawan Jayana Syarif yang mendekati salah seorang bekas pesakit COVID-19 berfungsi berkurangi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat pagi. So, bersama channel Filas pada pagi ini. So, memandangkan besok hari raya Aidiladha. So, aku pula tak boleh balik. PJJ tak boleh balik, tak boleh merentas negeri sekarang ni. So, besok first time lah aku akan beraya seorang-seorang berjauhan daripada keluarga. So, kepala aku dah tepu sekarang ni. Asyik duduk kat rumah, work for home, buat kerja kat rumah, duduk main game, duduk streaming, edit video. So, besok hari raya pula tak tahu nak buat apa. Kepala dah tepu. So, hari ni aku nak masak. So, pagi ni aku nak pergi cari barang-barang sikit. Okay, nak tahu aku masak apa hari ni? Jom layan sampai habis. Wih, lampu merah lagi tu. Boleh abang. Abang budak ni pun lagi relax. Cool je. Bismillah, aku akan cari bahan-bahan untuk masakan aku hari ini. Korang tak tahu lagi kan aku nak masak apa hari ni. Jom, kenalah layan sampai habis. Mak ni panjangnya orang beratur. Panjangnya orang beratur. Parking pun tak ada. 1 hour later. Okay, semua dah selesai. Jom, tak ada nak ke mana-mana. Terbalik je lah rumah.
Okey, jom kita tengok apa aku nak masak hari ni. Zas. Resepi yang diberikan oleh adik aku ni, ini resepi nanti aku akan beritahu resepi apa ni. So aku baca dulu bahan-bahan yang diperlukan, iaitu 2 kuntun bunga kantan, 1 ikat daun kesum, 2 biji buah tomato, 2 ulas bawang putih, 4 ulas bawang besar, 4 batang serai, lada lumat, garam, gula, asam jawa, minyak. Tapi tang 2 ulas bawang putih tu aku muskil lah. Bawang besar nak 4 ulas. 4 ulas ke 4 biji? Bawang putih aku rasa 2 labu ni, bukan 2 ulas ni. Aku guna 2 labu bawang putih. Okey, so cara penyediaan ialah bahan-bahan yang bertanda dengan star tu. So adik aku dah tanda star tu. Okey, semua bahan-bahan yang bertanda star tu akan di blend lah. Okey, masuk dalam blender, akan dikisar. Lepas tu lepas bahan-bahan tu tersedia, panaskan minyak dan tumiskan bahan yang bertanda star tadi, bahan-bahan yang kita blend tadilah. Okey, letak minyak banyak sikit ya. Masukkan lada lumat. Lada lumat tu cili boh lah. Okey. Tumis sampai pecah minyak. Masukkan asam jawa. Letak air biar banyak sikit. Kecilkan api tu, masak sehingga kering. Masak biar lama ya, sampai 1 hingga 2 jam. Nak suruh rempah tahan lama, maknanya nak suruh bahan masakan kita tu boleh simpan tahan lama lah. Okay? So jangan lupa masukkan garam dan gula. Okay, itu saja. Okay, ini bahan-bahan yang aku sediakan tadi lah. 2 biji tomato, so 2 kuntung bunga kantan, 4 batang serai, yang dalam mangkuk tu 4 biji bawang besar dan 2 ulas bawang putih. So yang hijau-hijau tu itu adalah ada daun kesum lah. Okey, so bahan-bahan semua ni kita masukkan semua ke dalam blender dan kita kisar sampai lumat lah. Dan so kita dapatkan kuali. Okey, so kita panaskan kuali dulu. Lepas tu masukkan minyak secukupnya. Bagi aku, kalau ikut resepi tadi tu disuruh letak lebih sikit lah. Okey, nampak minyak pun dah panas. So apa lagi, kita tuang lah bahan-bahan yang kita blend tadi tu ke dalam minyak yang dah panas tu. Itu dia. Menggelagak bye. Itu dia. Ambil kau banyak gila pula. Wih, banyak sangat ni. Ini aku just follow resepi yang adik aku bagi tu. Tu dia, nampak dah boleh buka kedai ikan bakar dah ni. So kita tumiskan bahan-bahan blender ni sampai pecah minyak lah. So kita kau-kau dulu supaya bahan-bahan blender tadi tu sebati dengan minyak. Okay, so lepas tu kita letak lada lumat ataupun cili boh. So dalam resepi dia tak ada bagi tahu berapa sudu letak, so aku main bedal saja berapa sudu. So aku letak dah dulu dalam beberapa sudu dan kita tengok nanti merah dia macam mana. So nampak macam pucat lagi ya. So nampak gaya kita kena tambah lagi lada lumat. Aku dah tak tahu dah berapa sudu dah aku letak tadi. So nak ambil kau tak payah nak bersudu-sudu, tuang je terus. Aku rasa aku dah pakai 1 bungkus setengah plastik ni lada lumat ni aku beli dekat kedai. So aku rasa dah cukup merah dah ni. Okey, aku rasa lada lumat pun dah cukup. So aku besarkan sedikit api. Dah macam lava gunung berapi.
Okay, sekarang ni aku masukkan sedikit air asam jawa. Lepas tu kita tambah sedikit air. Kita letak air lebih sedikit pun tak apa sebab kita nak masak lama kan. Okay, sedikit garam. Kita anggaplah sekali ni aku letak setengah sudu besar. Sebab bahan kita banyak, so aku guna setengah sudu besar garam. Dan aku kecilkan sedikit api. Okay, sedikit gula. Dalam resepi tak ada beritahu berapa sudu nak kena letak gula, so aku letak 5 sudu gula. Lepas tu kita kacau-kacau dulu supaya semua bahan-bahan gula dan garam dan juga air asam jawa tu sebati lah. Okay, so bila sudah pecah minyak tu, kita perlahankan api dan kita biarkan rempah kita ni masak selama 1 hingga 2 jam. Ni ikan dan pari aku kurangkan tadi, so aku simpan balik lah sebab nampak macam jauh lagi perjalanan ikan dan pari tu nak masuk dalam kuali. Okey, kalau korang tengok tu rempah sudah kering dan korang jangan terkejut sebab nampak macam kuantiti sudah sedikit kan. Jangan risau, bukan bermakna rempah tu meluap ke udara sampai hilang kuantiti tu. Sebab apa? Sebab aku sudah sedekahkan kepada kawan aku. So kebetulan ada 2 orang kawan aku datang ke rumah ni, so aku sedekahkan sedikit rempah ikan bakar ni kepada 2 orang. Alhamdulillah dapat juga buat amal jariah. So korang tengok tujuan apa kita perlahankan api. Inilah, kalau kita kuatkan api, tengok dia meracik-racik sampai ke dinding, sampai ke lantai. Bagilah nak sental lepas ni. Aduh, aku guna sedikit pelantar, sapukan pada atas aluminium foil ni. Selepas kita sapu pelantar ke atas aluminium foil ni, so kita boleh letak ikan lah ke atasnya. So jangan lupa api dapur dihidupkan. So ikan ini kita masak sehingga separuh masak. Okey, selepas 10 minit, so ikan aku dah mula nampak macam separuh masak. So lepas tu barulah kita boleh letak paste ataupun rempah ikan bakar kita buat tadi. So terpulang kepada korang lah nak letak banyak mana. Okey, so kita biarkan ikan tu sehingga masak. So ikan kali ni aku ambil masa 10 minit lagi untuk biarkan ikan tu masak penuh. Okey, selepas 10 minit kita cek lah ikan tu dah masak ke belum. Kau tengok tu dia menggelagak-gelagak rempah ikan bakar tu. So minyak daripada rempah ikan bakar tu dah turun, menggelagak-gelagak. So ini ikan bakar rempah yang dibuat sendiri. So aku prefer lagi sedap dimakan dengan nasi putih biasa. So tak perlu lauk lain. So tak perlu lauk lain yang berkuah macam tom yum ke sup ke, tak perlu. So cukup dengan rempah ini saja, memang padu bahang. So kalau korang tengok cili tu jangan seram. So aku tak ada ulam, tak ada sayur pula kali ni. So aku gunakan lada tu sebagai ulam lah. Siapa yang suka makan pedas bolehlah tiru. Siapa perut yang tak tahan pedas, jangan tiru pula. Nanti korang sakit perut, korang salahkan rempah ikan bakar. Tu dia sedapnya. Aku tengok balik video ni meleleh hali aku. Bila kita terlalu fokus dengan kerja sampai kita abaikan kesihatan. Bila badan dah weak, baru nak cari doktor. Oh, leceh. Licin kata kau. Sehingga menjilat jari. Oi, tambah lagi bahan. Bukan kaleng-kaleng. Penangan ikan bakar buatan sendiri, padu bahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tak ada main sudu dah, tangan terus. Sambutan Aidul Adha ini juga jilat lagi jari tu bahan apa? Aduh, macam KFC.
adalah lazat sehingga menjilat jari. keimanan mereka terhadap Allah. Okay, so inilah kesan daripada masakan air tangan sendiri. Dah tak ada rupa ikan dah.